السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan, rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tidak putus-putus, yang tidak habis. Alhamdulillah, dengan rahmat nikmat Allah Taala pada hari ini kita sama dapat bersama dalam majlis ilmi demi sama-sama untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah berkenaan dengan zakat, yang mana kita masih bicara berkenaan dengan perkara-perkara yang diwajibkan zakat dulu. Hari ini adalah kita akan masuk zakat pertanian, zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan, yang mana muzakirah kita, ketahkijah kita zakat yang ke-8. Barangkali ada jiwa di pada bawah khemah kita tu untuk kita sama dapat ikuti. Zakat yang ke-8, siri yang ke-8, zakat pertanian. Zakat pertanian ataupun zakat biji-bijian dan buah-buahan. Pertanian yang masuk biji-bijian yang masuk padi, gandum, syair itu biji-bijian. Buah-buahan ni buah kayu, buah tamar, buah unak, buah dokong, buah derie, buah apa semua itu adalah buah-buahan. Ini satu daripada perkara yang diwajibkan zakat, ia zakat pertanian. Kata ke pertanian, kasih lah sini, kasih segi tanam ni. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita. Maka antara nikmat besar
ba'dal Islam ialah nikmat pertanian. Zakat nikmat yang merupakan tumbuh-tumbuhan bumi yang mana Allah bagi pada kita, yang mana kita tak dapat nak cerai, nak pisah padanya sama sekali. Alhamdulillah, ini nikmat Tuhan. Kita mari dunia ni tak ada cadar apa sekara, tak ada buat bekal apa, tapi Tuhan cadar siap dah sini. Untuk dunia sini Tuhan cadar di sini, dalam ini betul, dan akhirat esok Tuhan cadar juga untuk akhirat esok. Cuma lagi akhirat esok tu kita ada cadar bekal di sana. Kita mari dunia tak ada cadar apa sekara. Mari ingat tubuh kosong-kosong, tapi alhamdulillah Allah tak cadar untuk kita hidup dunia ni. Antaranya ialah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebelum daripada kita masuk bicara tentang zakat pertanian itu, mari kita nak kenal dulu kedudukan pertanian ataupun tanaman dalam Islam dulu. Sebelum pada kita nak sampai zakat, kita tengok pandangan umum daripada Islam terhadap pertanian, terhadap tanaman. Bagaimanakah Islam tu menggambarkan benda tu dan tunjukkan benda tu kepada kita sebagai umat Islam ini. Maka titik pertama dalam percakapan kita ialah pertanian di dalam Islam. Pertanian di dalam Islam. Pandangan umum terhadap pertanian di dalam Islam. Ini pandangan umum. Dan gambar umum tengok bagaimanakah pertanian, tanaman dalam Islam. Apakah perkara itu digalak oleh Islam ataupun tidak, dan bagaimana pandangan Islam beri pada umatnya. Pandangan umum terhadap pertanian di dalam Islam. Yang pertama, pertanian adalah satu daripada pokok perusahaan yang tiga, yaitu pertanian, perniagaan dan pertukangan. Dan yang manakah terlebih afdal daripada tiga perusahaan itu? Ada khilaf ulama pada tiga-tiga perkara itu. Ini satu nuktah penting yang patut kita tahu. Katanya pertanian adalah satu daripada pokok perusahaan yang tiga. Pertanian bercocok tani ini adalah satu daripada perusahaan, satu pada tiga usaha dalam Islam ini. Dalam usaha manusia tiga perkara ni, untuk mereka hidup atas dunia ni, tiga perkara dari KJM mereka cara besarnya, iaitulah pertanian. Satu, tani menani. Tani menani satu daripada usaha yang tiga usaha dalam dunia ni. Pertanian masuk belakang lah, ikut tani gapo apa masuk belakang. Jadi kasih segi tanaman. Perniagaan yang tiga, perniagaan. Meniaga itu satu usaha, satu kerja. Dan pertukangan. Pertukangan wak kelang, wak tukangi. Ini adalah tiga usaha dalam Islam, dalam hidup manusia. Islam kirakan benda tu amat berharganya, amat tinggi tiga perkara ni. Maka pertanian, cocok tanam satu daripadanya. Itu kita dapati Syed Sabit sebut dalam Fiqhus Sunnah juzuk 3 muka 90. Boleh kita tengok situ nah. Dan yang manakah terlebih afdal daripada tiga perusahaan itu? Ini kita nak tahu. Dari tiga jenis perkara KJA itu, pertanian, perniagaan dan pertukangan. Tani menani, cocok tani, dan meniaga, dan pertukangan, pertukangan, buat usaha, buat pelit apa semua tu masuk pertukangan. Hak manakah afdal di antara tiga tu? Masya Allah. Dan yang manakah terlebih afdal daripada tiga perusahaan itu? Ada khilaf ulama pada tiga-tiga perkara itu. Masya Allah. Tiga perkara itu sama ada khilaf ulama, ada khilaf ulama. Imam Nawawi ada bawa dalam syarah Sahih Muslim dia. Sahih Muslim di syarah oleh Imam Nawawi dalam juzuk 10 muka 213 ada bawa tiga pendapat ni.
Maknanya setengah ulama kata pertanian lebih afdal. Masya-Allah. Ya. Pertanian lebih afdal. Tani menani cocok tani lebih pada meniaga, lebih pada pertukangan. Satu. Pendapat yang kedua kata meniaga lebih afdal. Orang meniaga lebih afdal. Lebih pada pertanian dan lebih pada pertukangan. Pendapat yang tiga kata pertukangan lebih daripada pertanian, lebih pada perniagaan. Tiga pendapat. Semua tu pakat kata hak ni afdal. Masa pada pokoknya tiga-tiga tu afdal belaka. Nah, molek belaka tiga-tiga tu. Lepas tu dia kelik pada orang hak mampu hak mana buat tu. Mampu hak mana buat tu. Masya-Allah. Tak ada sebenarnya tiga-tiga ni dia tak boleh nak balas pergi mari ni. Ya pasti kena takut belaka. Kena takut belaka. Nak kata petani yasa lebih, tak boleh hegak. Sebab dia nak tani yasa tu pun, dia kena pakai cok biawak. Pertukangan buat cok. Ada? Bajak dia mana buat. Ada? Bawa buat siap dah. Puak bajak pun kena jual. Tu duduk peniaga Ada? Puak nak tani ambil pun kena pergi beli. Dia. Orang tani pula, sudah tani, sudah boleh buah, dia kena jual. Nego pula situ. Jadi tiga-tiga ni takut belaka. Tak kena balas dak ni. Siapa nak kata afdal hak mana pun, katalah. Cumanya, klik duk pada usaha orang masing-masing, siapa yang mampu hak mana, buat hak tu. Kita orang kapun tak nak menego. Kita cara tani menani. Puak-puak neca pandai buat, buat. Hak buat rongang pula nak pelik sorat tak pelik apa, pelik lagi demo tu, buat lagi pelik kereta, pelik apa tu hak demo tu. Buat meniaga pula, yang ambil buat tu pergi meniaga pula. Jadi semua tu adalah keperluan manusia belaka. Perlu manusia belaka. Alhamdulillah. Cumanya boleh kita kata lebih kurangnya, kalau nak kira kelebihan akhirat tu, barangkali pertanian lebih pada hak lain. Sebab apa? Sebab kalau kita mula-mula kita tani tu, kita tani pak, kita ubah anak kacir, kita ubah anak lada, ibu mari makan, boleh pahala dah situ, tak ada jual lagi tu. Boleh pahala dah situ. Hak tu akhirat lah, hak tu akhirat. Masya Allah. Buah kacir, ibu makan, ibu buat kacir, tupai makan, boleh pahala pula dah situ. Dia. Mana kalau tengok kelebihan akhirat tu, barangkali nampak tu pertanian lebih pada lain. Sebab mula-mula tak dah, 2 hari tani tu, mari makan dengan ibu dah, boleh pahala dah situ. Mana ambil dana? Nego sehari tak ada lagi. Dan orang menego tu pun berkali terkadang kalau hati molek tak apa. Kalau hati tak molek, hak tu Nabi kata at-tujar humul fujar. Orang menego ni jahat Nabi kata. Kalau lah dia tu tidak amanah. Tapi kalau amanah tak apalah. At-tajir sadukul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin. Orang menego amin bersama nabi-nabi, bersama siddiqin, dia akan esok. Tapi dia kena kontrol daripada awal lagi lah. Masya-Allah. Maknanya kalau kita tengok seumur tu, nampak kata pertanian ni lebih meratai orang ramai dan pahala tu lebih cepat pada orang lain, lebih daripada bahagian lain. Wallahu alam lah. Sebab sebagaimana saya katakan tadi, kalau ibu nak diriah hari ni, esok ibu pergi makan daun, boleh pahala dah kita. Buat dia tak buah lagi. Nampak tak? Masya Allah. Itu dia. Wallahu alam. Ala kul hal itulah kita dapat pandangan umum terhadap pandangan Islam terhadap pertanian, bahawasanya Islam ni adalah menghargai 3 perkara dalam usaha manusia ni: pertanian, tani menani, cocok tani menani, dan juga perniagaan dan juga pertukangan. Semua itu adalah Islam menghargai. Semua itu adalah dari lingkungan Islam belakang. Islam tidak ada asingkan antara 3 tu dan antara ajaran-ajaran dalam agama. Hak lain lagi pun Islam kira tu Islam belaka, agama belaka. Contohnya duduk pada kita lah untuk kontrol benda tu, untuk kontrol benda tu.
Terkadang kita tengok barang ni adalah barang dunia. Tapi kalau iman kita ada, kita boleh kontrol benda tu, jadi akhirat benda tu. Jadi akhirat. Itu dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan pandangan umum Islam terhadap pertanian. Dan yang kedua, pertanian adalah suatu usaha kerja tangan yang amat digalak di dalam Islam. Masya Allah. Pertanian adalah suatu usaha kerja tangan. Pertanian cocok tanam ni usaha kerja tangan. Usaha kerja tangan. Pasti kena kerja kaki tangan kita. Yang amat digalak di dalam Islam. Islam amat galak. Amat senap senun. Amat menggalakkan untuk orang itu bercocok tanam. Tanam menanam. Masya Allah. Alhamdulillah. Maknanya kita kampung ni nak lari tak boleh daripada ni. Duduk dalam ni Alhamdulillah. Kita duduk hijau tu kena dah di atas perkara yang Islam menggalakkan kita hijau. Alhamdulillah. Segala hijau kita tanam kacang baik, tanam lada baik, tanam terung baik, tanam getah baik. Semua tu adalah jalan untuk dapat pahala belakang. Ibu pergi hinggap boleh pahala, tupai khabak boleh pahala, lutung khabak boleh pahala. Alhamdulillah. Apa yang digunakan oleh makhluk Allah atas bumi ni, di atas tanaman kita tu, boleh pahala kita belakang. Alhamdulillah. Masya Allah, kita tanam-tanam itu banyak lebih pahala kita. Susah makilah. Susah supah dia lah. Kalau tupai makan dia pun, Alhamdulillah. Pahala boleh dah. Boleh dah. Hati nak murih tapi pahala murih. Pahala boleh. Alhamdulillah. Nak kata lagi mana dah? Semuanya minta tupai makan sutil tu lawi habis lah. Jangan duk makan sini sikit sutil lah pula, esok lain pula. Makan sutil habis apa dah. Itulah kita dapati pertanian ataupun bercocok tanam ni adalah usaha kerja tangan yang amat digalak di dalam Islam. Islam menggalaki. Masya Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Hadis riwayat dalam Sunan Nasa'i rakam 4451 dan juga Sunan Ibnu Majah dalam rakam 2137. Alhamdulillah, Masya Allah. Islam ni Masya Allah bergalakkan sungguh pada umatnya untuk hijau. Sebab tu maknanya, sebab Allah jadikan kita ni khulafa'ullah fil ard. Gati Tuhan dalam bumi untuk nak mengimarahkan bumi. Untuk nak memajukan bumi ni. Maka antara perkara yang memajukan bumi ialah pertanian. In atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Maksudnya bahawasanya sebaik-baik perkara yang dimakan oleh seseorang ialah daripada usahanya. Dan sesungguhnya anaknya adalah daripada usahanya. Nabi kata bahawasanya sebaik-baik perkara yang dimakan oleh seseorang, sebaik-baik perkara seseorang makan tu, jenis perkara yang mana manusia makan hak paling baik ialah daripada usahanya. Hak usaha kita. Masya Allah. Kita makan daripada usaha kita. Maknanya nak mengelak kepada kita tu minta meminta. Minta meminta tu bukan satu usaha yang digalak dalam Islam dak. Islam mencela minta meminta. Islam menggalak seseorang itu hijau daripada usaha dia. Maka pertanian satu daripada usaha. Pasti bukan satu usaha dia. Usaha lain pun usaha juga. Sekarang kita cakap hal pertanian, maka usaha yang mana kita cakap sekarang ini ialah usaha pertanian bercocok tanam. Jadi sebaik-baik perkara yang dimakan oleh seorang itu ialah daripada usaha dia sendiri. Masalah titik peluh dia sendiri. Dan sesungguhnya anaknya adalah daripada usahanya. Anak seorang itu pun usaha dia juga. Sebab itulah bila anak tu buat amal siapa pada ibu bapa. Sebab anak tu daripada usaha pak dia, usaha mak dia. Dengan itu bila seorang tu mati, anak dia tu ada usaha, anak dia tu buat amal soleh sebagainya, siapa pahala juga pada ibu bapa dia. Sebab anak usaha dia. Sebagaimana tanaman-tanaman yang mana kita tanam daripada usaha kita, maka selama tanaman itu ada, kita boleh pahala. Pahala siapa kita? Alhamdulillah.
Itu satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan pada kita kata hijau usaha tangan adalah amat digemari, disukai dan digalak oleh Islam. Dan itulah perkara yang sebaik-baik manusia dapatinya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma min muslim yagrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma sudiqa minhu lahu sadaqah wa ma akala sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalatit tayr fahuwa lahu sadaqah fahuwa lahu sadaqatun. Kira baris tu jadi sadaqatun, ini salah baris sikit lah. Wa ma aklatit tayr fa huwa lahu sadaqatun wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Itu hadis dalam Sahih Muslim rakam 7 dalam dikungan 1552. Masya-Allah. Hadis ni adalah witness hati kita. Witness hati kita orang menani. Tak ada bahasa nak murih, tak ada bahasa nak marah, tak ada bahasa gapo, tak apa dah hadis ni. Cukup dah kita. Alhamdulillah bagi orang menani ni. Tak bosan lah. Maksudnya ini ayat kelebihan tanam menani dan galakkan Islam dalam tanam menanam, bercocok tanam ataupun pertanian. Maksud hadis ini Nabi kata, tidak ada seseorang yang menanam sesuatu tanaman melainkan apa yang dimakan daripadanya adalah menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Tidak ada seseorang yang menanam sesuatu tanaman. Tidak ada seorang tani. Ikut tani gapo, tani kacir, ke terung, ke labu, ke getah, ke dokong. Ikutlah tani gapo. Melainkan apa yang dimakan daripadanya. Melainkan apa yang dimakan tani ni, itu gapo yang makan. Tikuh makan ke, orang makan ke, burung makan ke, tupai makan ke, lutur makan. Tak kira lah gapo makan tani media tu adalah menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Jadi sedekah dah tu. Tak ada sampai zakat lagi, sedekah boleh dah itu. Masya Allah. Ini kelebihan tanam nani ni. Nah, tak ada buah lagi. Tani si baru tani. Apa tani itu? Bagai apa makan, dia sedekah dah. Masya Allah. Nah, kalau gitu kita tani gapo makan pun pakai niat sedekah lah. Ada, tu salat marah apa dah lah. Sama marah apa. Dan apa yang dicuri daripadanya adalah sedekah baginya juga. Dia mau curi, dia sedekah juga ada. Ada. Curi dia mau sedekah. Masya Allah. Nampak kan? Dia mau ambil dah. Nah, hak kita tani, bagi kita tani, boleh hasil dia tani, buah ke apa ke, curi dia mau. Dia kerak curi demo malam-malam. Ada. Dokong pun kerak curi demo juga. Sekerak pun curi demo juga. Nah. Semua tu jadi sedekah. Jadi sedekah dah. Alhamdulillah. Ni bagi tenang hati pada kita. Nampak kan dah bagi lagi dah. Ada. Bagi lagi dah. Apa yang sedekah. Jadi inilah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan Allah bagi lagu ni. Apa sahaja manusia tanam dan apa yang dimakan oleh apa sahaja benda makan, ini pahala pada kita. Dan jika dicuri oleh manusia pun, boleh pahala juga, ini sedekah juga. Dan apa yang dimakan oleh menatang buas daripadanya adalah sedekah baginya. Hak menatang buah makan. Gajah tu makan bisa, sedekah. Ada. Rimau tu makan pun sedekah. Babi tu makan pun sedekah. Masya Allah. Tak ada apa dah. Ada. Alhamdulillah. Inilah maknanya orang mukmin. Orang mukmin ni kenalah Nabi kata. Ya, orang mukmin ni dia kebaikan semua. Dalam kebaikan mukmin ni. Jika dia tu dapat nikmat dia syukur, maka baik lagi dia. Jika dia dapat bala, dia sabar, kebaikan lagi dia. Ada. Ni. Pisau apa baik, gapo apa baik ke bukit, babi tu ramai sodak. Sabar, boleh pahala. Sedekah dah tu. Masya Allah. Inilah kelebihan orang mukmin. Alhamdulillah. Bersyukur kita pada Allah Taala. Nah.
Jadi kelik pertanian kita ni, bagi dia makan oleh melata buas, boleh pahala. Jadi sedekah. Dan apa yang dimakan oleh burung adalah sedekah baginya. Hak burung makan, sedekah juga. Masya Allah. Tanilah ke apa-apa. Masya Allah. Alhamdulillah. Rayak ke burung lah. Tu sama makan banyak sangat tak apa. Makanlah. Tapi jangan kenak. Burung reti. Burung reti. Allah Tuhan dia. Allah Tuhan kita. Tuhan we tahu lah apa burung tu. Tuhan we tahu ketupat tu. Bahasa kita rakyat tu Tuhan we tahu ke demo tu. InsyaAllah lah. Dan apa yang dimakan oleh burung adalah sedekah baginya. Masya Allah. Burung makan oleh sedekah. Ikut apa? Dan tidak diambil daripadanya oleh seseorang adalah ia menjadi sedekah baginya. Tidak ambil oleh seorang. Siapa yang nak ambil apa? Dia sedekah juga. Ada. Masya Allah. Moktai merah nyala tepi pagar, tepi jalan tu. Lalu jalan ambil. Tak nak curi kali. Ambil itu. Dua satu tak murih ni. Tuai ya orang murah hati. Ambil sutir dua. Boleh halah dah ketuai dia. Walaupun orang ambil tu tak betul mana. Tapi. Lihat tuai ni boleh halah dah. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Hubungan dengan pandangan Islam terhadap tanaman ataupun pertanian bercocok tanam, Masya Allah. Agaknya cukup besarlah nikmat Allah pada kita yang bagi pada kita melalui tanaman ini. Alhamdulillah, kita kapun ni kita renani belaka. Renani belaka. Kita tak putus asa lah daripada kebaikan kita tanam menani itu. Niatkan baik, jadikan tanaman kita tu adalah apa dia bekalan akhirat pada kita. Maka kita tu akan diberkati Allah dalam tanaman kita tu, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita terus pada nuktah yang kedua, mengenangi nikmat Allah pada bumi pertanian. Masya Allah. Tadi kita dapat dengar hubungan dengan pandangan Islam terhadap pertanian ataupun cocok tanam. Sekarang kita masuk nak mengenangi nikmat Allah. Kita nak kenangkan, nak ingatkan nikmat Allah pada bumi pertanian ni. Pada bumi pertanian. Nak ayat atas ini ada satu nikmat besar yang mana Allah bagi pada kita. Bagi kita terasa atas ini nikmat Allah pada kita. Dan Allah adalah dia bagi tayang kepada kita, bagi kita tu tergambar, bagi kita tu nampak itu nikmat dia yang beri pada hamba dia. Dan kita lah kena kenang nikmat tu. Antara nikmat Allah yang paling besar kepada manusia ialah menyediakan bumi ini kemudahan dan subur untuk ditanam padanya. Masya Allah. Antara nikmat Allah yang paling besar kepada manusia, ba'dal Islam lah. Nikmat paling besar sekali itu Islam. Hak ni antara nikmat besar-besar banyak. Hak besar sekali ialah al-Islam, nikmatul iman Islam. Lepas dia tu banyak lagi. Antara banyak tu ialah bumi Allah ni. Bumi Allah ni. Antara nikmat Allah yang paling besar kepada manusia ialah menyediakan bumi ini kemudahan dan subur untuk ditanam padanya. Allah sediakan bumi ini kemudahan kepada kita untuk tanam menani, untuk subur tanam kita tu. Masya Allah. Bumi kita boleh tanam ikut letak gapo, hidup belaka, segar belaka, kita belah sikit. Masya Allah. Ini adalah merupakan nikmat Tuhan. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Serta diberi barakah padanya. Dia bagi barakah dalam bumi kita ni. Masya Allah. Ada barakah dalam kerja kita. Ada barakah dalam bumi kita yang mana Allah bagi pada kita tu. Ini merupakan nikmat besar yang mana Allah bagi pada kita. Firman Allah Subhanahu, "Walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Surah Al-A'raf ayat 10. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menetapkan kamu di bumi dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Masya Allah. Maksudnya sesungguhnya kami telah menetapkan kamu di bumi. Allah menetapkan kita di bumi. Tak ada syak dah. Kita tu baik pada pura ibu pada dunia, tetap di bumi ni. Kita tak letak di lain, tak di bumi ni.
Tempat letak kita di bumi, bukan di langit dak ni. Bukan di bulan, bukan di bintang dak. Kalau pergi sampai bulan bintang apa tu ada tempat pergi jalan je. Tempat pergi buat pisut. Bukan tempat letak sana. Tempat letaknya sini. Sebab bumi itu cadek untuk kita tetap berada di sini dan memaju di sini. Sesungguhnya kami telah menetapkan kamu di bumi dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan perhidupan. Terjadi kepada kita ni dalam bumi banyak jalan perhidupan kita. Jalan usaha, pintu usaha kita banyak untuk kita usaha dalam bumi ni. Supaya kamu bersyukur. Teh waktu untuk kita syukur. Bumi teh waktu untuk kita syukur. Segala jalan perhidupan untuk kita syukur kepada Ta'ala. Kita tu kenang, ingatkan nikmat Tuhan yang mana Allah bagi kemudahan-kemudahan itu pada kita. Tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Qalilum ma tashkurun. Sikit sekali kamu syukur. Masya Allah. Itu jelas. Tuhan jelas. Tuhan buat manusia lagu ni. Tuhan bagi rahmat, nikmat dan kurniaan yang banyak pada kita, tapi manusia ni sikit sangat syukurnya. Sikit sangat syukur. Itu dia. Jadi bila sikit syukur tu banyaknya kufur. Banyak kufur nikmat. Bila boleh nikmat tu tak khabar Tuhan dah. Tak khabar nikmat Tuhan. Sombong sesama manusia dengan nikmat Tuhan bagi pada kita. Tak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara tak syukurnya dalam nikmat bumi ni tak zakat. Tak zakat. Itu maknanya maksud kufur tu, tidak syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan satu titik perhatian kepada kita, titik untuk kita mikir dan untuk kita mengenangkan nikmat Tuhan. Bila kita ingat kelik nikmat bumi yang mana Allah bagi itu adalah untuk kemudahan kita, cocok tani dan sebagainya. Lepas tu kita kena syukur kepada dia. Dan firman-Nya lagi subhanahu huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Suratul Mulk ayat yang ke-15. Maksudnya dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunanya. Maka berjalanlah di merata-merata jeruk rantaunya dan makanlah dari rezekinya ya kurnia Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkit hidup semula. Masya Allah. Satu ayat ni merakumi semua. Merakumi dalam hidup kita ni, dalam usaha kita, dalam kerja kita, dan untuk kita suk dalam hidup kita. Duduk dalam ayat ni. Kita perhati tengok. Saya kata huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunanya. Masya-Allah. Tuhan jadi bumi ni untuk kemudahan kita. Mudah kita nak guna. Kemudahan. Masya-Allah. Dalam bukit pun mudah, dalam sungai pun mudah, dalam laut pun mudah. Ini bumi yang mana Allah jadikan kemudahan pada kita. Jadi untuk kita dapat hasil lagi apa-apa di bumi inilah. Di bumi inilah, Masya Allah. Kemudahan bumi ini untuk kita. Itu Allah cadangkan untuk kita dah. Kalau gitu, famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di merata-merata jeruk rantaunya. Ini perintah. Famshu fi manakibiha. Suruh kita ni berjalan. Pergi. Di mana-mana ceruk, mana-mana bucu, mana-mana tampak bumi, jalan. Berarti suruh kita usaha. Ini usaha. Dalam ilmu sektasak ni, famshu fi manakibiha ni makna sini ni pelit. Usaha untuk kerja. Famshu fi manakibiha ni usaha. Cocok tani ke gapo ke ikutlah dalam bumi ni. Ini usaha. Kalau kelang lah gapo apa ikutlah dalam permukaan bumi ini. Kerana terjadi bumi untuk kemudahan kita. Famshu fi manakibiha. Usaha dalam permukaan bumi ini. Pergi ceruk bucu mana, nak kerja gapo kerja. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezekinya.
Hal ini masuk dalam beripuk. Wa kulu min rizqihi. Pelik tu bek dah beripuk tamnai. Seba tu bek guna. Buami tempat mudah, kemudahan untuk kita, suruh kita usaha, itu ada pelik tu bek. Lepas tu wa kulu min rizqiha, itu adalah untuk kita beripuk, untuk kita nak guna, untuk kita nak tamnai tu bek sebagainya. Masya Allah. Semua usaha itu adalah diperkirakan pada kita belaka. Dikira kalau kita niat baik, jadi ibadat pada kita. Semua usaha kita ada. Dan makanlah dari rezekinya yang kurnia Allah. Makan rezeki saya bagi. Gunakan. Sebanyak mana tak kira rezeki saya bagi ni. Kaya, tak kaya, melimpah tak melimpah, kaya dan sebagainya, maka rezeki kita bagi. Dan segala usaha yang mana kita usaha tu adalah menjadi catatan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sunyi daripada perkiraan Allah dan daripada hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kerjalah, usahalah, gunalah, dan kena ingat wa ilaihin nusyur, dan ingatlah kepada Allah jual tepat kembali kamu sesudah dibangkit hidup semula. Kamu tetap akan mati, kamu akan kembali pada Allah Ta'ala, dan Allah akan kirakan segala usaha yang mana kamu usaha atas dunia itu. Kamu usaha nak perik tu baik, saya kira, dan kamu beripuk, kamu guna, saya kira, dan di akhirat esok adalah akan diberikan hukuman ketetapan kepada kamu di atas usaha yang mana kamu usaha. Kalau itu waktu kamu atas dunia ni, mu kena cadai siap dah. Nak kira dah kata hujan jatuh, mu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kamu kena baik sebab mu kena jumpa dengan Tuhan. Dan beripuk kamu guna apa kena baik sebab mu akan jumpa dengan Tuhan. Kerana kamu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara dah cukup-cukup molek saya letak sini. Jadi, cukup molek dalam tak atur Tuhan ni. Supaya manusia tak lupa pada Allah Ta'ala semenjak daripada dia tu mula kerja lagi. Duduk pada famshu fi manakibiha tu, kena start molek situ. Bismillah lah situ tu. Kena jaga dah, kena ingat dah halal dah harai situ tu. Wa kulu min rizqihi pula, juga dalam guna tu pun, kena ingat pada Tuhan. Jangan gelecah dan gelincir daripada apa yang mana Allah telah tetapkan. Masya Allah. Kalau manusia duk ngayak ni, Masya Allah, perniagaan kita molek, kerjaan kita molek, kita tak berniaga yaba tak bar apa. Sebab tu adalah bukan daripada min rizqihi hak molek dak situ tu dan sebagainya. Kita tak menipu, kita tak mengaruk dan sebagainya. Sebab ingat tahu wa ilaihin nusyur ada, dan kepada Allah lah kamu tu akan kembali dan dibangkitkan semula. Esok hari akan hitungkan amalan kamu. Masya Allah. Cukup-cukup molek Allah aturkan ayat ni. Masya Allah. Dipermudahkan bumi ini untuk ditumbuhkan tanaman, serta disediakan dengan makanan-makanan bagi tumbuhan itu. Dibantunya lagi dengan menurunkan hujan atau memancarkan air di dalam bumi, disertai pula dengan cahaya dan panas matahari dan angin yang meniup. Semua ini merupakan nikmat Allah. Nikmat Tuhan bagi pada kita. Itu untuk kita nak kenal, untuk kita nak baca, untuk kita nak ingat nikmat Tuhan bagi pada kita di atas permukaan bumi ini. Dipermudahkan bumi ini, Tuhan mudahkan bumi ini untuk ditumbuhkan tanaman. Masya Allah. Untuk menanam ini, aku tanya apa hidup belaka. Nah. Serta disediakan dengan makanan-makanan bagi tumbuhan itu. Sedia buat adalah makannya untuk tumbuhan itu. Kita ni tanam mi tu pun ada makannya juga. Ada raja. Saya ada lembu. Ada. Berak. Boleh tak lembu dia baja. Kambing berak. Kami dia baja. Dan hari ini saya ada pulaknya sisa-sisa makannya dan sebagainya. Ilmu Allah bagi pada manusia untuk buat baja siwapak. Dan sebagainya. Itu adalah persediaan Allah untuk tanaman kita, untuk kemudahan kita. Masya Allah.
Takut tak cukup ilmu. Tuhan bagi ilmu manusia. Buat lagu mana baca. Tumik ilmu, kurang baca sebagainya. Masya Allah. Kemudahan. Serta disediakan dengan makanan-makanan bagi tumbuhan itu. Ya, makannya tumbuhan itu. Itulah baca-baca. Dibantunya lagi dengan menurunkan hujan. Tentu hujan pula. Masya Allah. Ada dah air pun tentu hujan. Atau memancarkan air dalam bumi. Itu adalah merupakan makanan-makanan untuk tanaman. Nak pada hujan, nak pada air bumi, nak pada air mata, untuk juh dia tu. Masya Allah. Disertai pula dengan cahaya dan panas matahari. Dan ia meniup, Masya Allah. Saya jadi pula matahari untuk sejak panas. Karena panas hari itu tak makan-makan bagi tanaman juga. Tanaman tempat tidur semua. Dia tak boleh duduk, tak boleh duduk. 10 orang tidur semua tak kena tari. Nyakit juga. Semua itu adalah kemudahan-kemudahan yang manalah cadang untuk hamba dia. Masya Allah. Tuhan ni Masya Allah sungguh dengan hamba dia. Tak ada arah. Nak tak boleh dah. Cukup cadang belakang dah. Dan angin yang meniup. Ada angin tiup pula. Angin tiup tanaman itu. Dalam angin tiup tu pulaknya, dia ada bawa benih-benih hak jatuh untuk pergi ke batina melalui angin tu. Dia tanam bagi atas dunia ni, dia kena ada tina jatuh semua. Tina jatuh semua. Tanam ni ada tina jatuh. Tapi terkadang tanam itu pesing kena pergi menikah sendiri, tua kena menikah ada juga. Tapi kebanyakannya tak kena pergi menikah ada. Dia melalui tiup angin. Tiup angin. Daripada benih hak jatuh pergi pada tina, kita tak ada kena pergi proses dak. Teh angin itu dia tu cukup enggak tu. Masya Allah. Ini merupakan rahmat nikmat yang besar pada kita. Masya Allah. Tempat kita ni Masya Allah boleh katakan 95% berkali. Persen benih tu hak tiup angin belaka. Deria dak dokon dak nak pakai situ dak. Hak lah ni nyoh dak akarnya. Apa dia? Buah salak. Buah salak so, buah salak. Buah salak kena menikah. Kalau tak nikah ya buah tak molek. Kalau buah apa? Hak tu ya kena menikah juga. Kena tua tu gitu dah menikah juga. Lain pada tu tak ada apa kita. Kalau ada pun sikit-sikit Negara Arab ni buah tamar. Buah tamar tu kena menikah. Tak nikah dia tak ada juga. Dia kena beli nak benih hak tamar tu. Tak ada angin tiup. Jadi maknanya 95% lebih lah kita tu kemudahan Tuhan bagi untuk tanaman kita. Tak kena menikah dengan tua dia. Tua dia tak kena pergi nikah sesama dengan konyat dengan tina, benih hati dengan tina tu tak. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudahan Tuhan belaka tu. Pon 5 pon gapo ya ada belaka benih hati tu. Hatta pergi Palestina tetapi melalui angin, melalui ibu dan sebagainya. Alhamdulillah, itu kemudahan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa lastum lahu biraziqin. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'a fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Surah Al-Hijr ayat 19 sampai ayat 22. Masya-Allah. Semua ni adalah nak mengingatkan tentang nikmat rahmat Tuhan dan kemudahan Tuhan yang bagi pada kita dalam permukaan bumi ini. Maksudnya, dan bumi ini kami bentangkan dia, membukakan dia untuk diambil faedah dengannya. Terbuka bumi untuk ambil faedah, Masya Allah. Terbuka bumi ini untuk kita ambil faedah, untuk hamba yang ambil faedah pada bumi ini. Dan kami letak padanya bukit-bukit, gunung ganang yang terdiri kukuh, Masya Allah. Tuhan buat bukit pula jadi gunung ganang yang kukuh sebagai apa dia paku untuk paku bumi, untuk nak kejap bumi ni dengan bukit. Sebab tu nak putus tak boleh. Putus dia ni jadi lalu. Ada. Tuhan buat je paku untuk kejap ke bukit, kejap ke bumi ni.
Itu adalah kehendak Allah Ta'ala lagu itu. Dan kami letak pada bukit-bukit, gunung, ganang yang terdiri kukuh. Dan kami menumbuh padanya tiap-tiap suatu yang tertentu timbangannya. Tawi tumbuh tiap-tiap satu. Yang tertentu tu terhata belakang tu. Yudabil amra minas samai lab. Terlebihkan perkara ni pada langit turun ke bumi. Itu terhata lebih. Kita nak kata tak boleh. Yang mana Allah menumbuhkan padanya tiap-tiap suatu yang tertentu timbangannya. Tak siap dah. Dia timbang ke mana, di ilmu Allah lah. Dalam musim yang sama ni, sana ada dia, mah kita tak ada. Sana mari sini. Dan sebagainya. Musim ni, kita sini ada masalah, kita ke sana pula. Itu tu letaklah timbangan tertentu, sukatan tertentu bagi buah-buahan dan sebagainya. Berapa ribu tam, berapa setahun dan sebulan, itu ilmu Allah SWT, bukan kita ada. Dan kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup. Masya Allah. Terjadikan untuk kamu dalam bumi ini segala keperluan hidup. Kau tangkan hidup kita bumi ini, terjadi belakang. Masya Allah. Dan juga kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar menyediakan rezekinya. Kami jadikan makhluk-makhluk, semua makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar menyediakan rezekinya. Makhluk hak terjadi, hak ada sama kita ni, hak sebenarnya kita bukanlah sedia rezeki. Tuhan yang sedia rezeki. Saya sedia rezeki. Dengan anak kita ke, dengan menatai kita ke, apa ke, Tuhan sedia rezeki. Masya Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja permendaharaannya, gedong kekayaan yang tidak habis-habis. Tidak ada sesuatu pun melainkannya gedong sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Gedong tempat sedia barang semua sisi Allah SWT. Allah sedia ke mana? Duduk sisi Allah lah. Jangan setakat mana Allah nak hantar turun mari itu klik pada ilmu Allah SWT. Allah nak hantar banyak anak. Sebab tu kita nak ingat semua tu hak Tuhan belaka. Dengan kita ingat itu ada hak Tuhan belaka, kita akan habis perasaan untuk nak hasad deki pada kebun demo buah, kebun kita tak buah. Itu terkadang berasa hati tu. Hak demo tu buah sungguh tu. Buah sungguh dia. Hak kita ni kata apa utih ada. Mari perasaan tak sedap hati. Bila kita kata itu adalah pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mengatur, bukan Tuhan kebun kali. Hatta tu. Allah yang telah menyukatkan benda tu dan mengaturkan benda tu. Kelik situ kita habis sifat kita nak hasad deki pada orang lain. Masya Allah. Ini Tuhan benda-benda ni untuk kita tu hidup aman damai, tidak ada hasad deki, tidak ada permusuhan antara satu sama lain. Sudah ingat semua ni nikmat Tuhan belaka. Kelik Tuhan belaka. Masya Allah. Dan kami tidak menurunnya melainkan dengan mengikut qadar dan masa yang tertentu. Bendaharaan, gedong, kekayaan semua itu duduk sisi Allah Ta'ala. Saya tak awak turun benda tu melainkannya sekadar Tuhan kandaki. Sekadar Tuhan kandaki. Masya Allah. Dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Dan kami hantarkan angin mari ni sebagai pembawa air atau air hujan. Angin mari bawa hujan mari. Dan pemindah benih. Angin untuk pindah benih daripada pohon lelaki kepada pohon perempuan. Daripada benih lelaki kepada benih tino pohon kayu tu. Melalui angin. Melalui angin. Maka dengan itu kami menurunkan air hujan dari langit. Ini nikmat saya. Itu hujan, air hujan berlangit. Masalah. Air hujan istimewa. Satu istimewa yang mana ada pada hujan yang mana tidak ada pada air di bumi ini. Satu istimewa yang mana ada. Sebab tu terkadang kita kena hujan terkadang tu kalau hujan baru-baru tu kita tak mandi nak demam kita. Sebab istimewa yang mana ada pada hujan tu ada. Benda-benda ada. Air hujan dia boleh buat air bateri kereta, air bateri motor. Tapi syarat jangan sentuh dengan besi-besi yang ada atas dunia ni. Tengok tu hewan tu. Air hujan kalau tak ada molek jangan bersentuh dengan besi boleh jadi air bateri.
Tak kena beli air bateri di Kedah. Tengah tanya kanak puak-puak dia lah. Argumen cara dia tu. Cuma dia kata, air hujan satu istimewa. Satu istimewa. Kemudian kami berikan kamu meminumnya. Kami meminum. Air hujan boleh minum, air hak bumi boleh minum. Dan bukanlah kamu kuasa menurunnya atau menyimpannya. Kamu tak kuasa nak turun ke hujan tu. Dan kamu tak kuasa nak simpan ke hujan tu. Nak simpan ke air tu. Bila Tuhan beri hanyut jelah air tu. No, ayat itu semua itu adalah merupakan nikmat dan rahmat Allah Ta'ala dan kemudahan Allah kepada hamba yang di permukaan bumi ini untuk nak menjadi khalifah yang ada bumi dan untuk nak imarahkan bumi Tuhan ini. Firman Allah lagi sebagai nak mengenangkan nikmat Tuhan lagi. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba. ثم سققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Surah Abbas ayat 24 sampai ayat 32. Maksudnya, maka hendaklah manusia melihat pada makanannya bagaimana kami mentadbirnya. Manusia tengok pada makanan dia. Bagaimana kami terdebirkan makannya untuk manusia, Masya Allah. Lah mana saya terbir. Bagaimana situ mikir. Perhati pada makannya dia. Beras ke, gandum ke, padi ke, jagung ke, gapa ke. Sesungguhnya kami mencurahkan hujan dengan curahan yang lebat, yang menakjubkan. Itu hujan lebat. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahannya sesuai dengan tumbuhan-tumbuhan. Kami belahkan bumi. Pecah bumi sesuai dengan tumbuhan. Tanah benih tu dengan bumi. Pecah benih, boleh tubik benih tu daripada bumi. Butir timun pun tubik, butir nakor pun tubik, butir betik pun tubik, tumbuh daripada bumi itu. Kami belahkan bumi itu. Lalu kami tumbuhkan pada bumi itu biji-bijian dan buah inak, buah anggur. Tumbuh pada bumi itu biji-bijian, padi ke apa ikutlah di sini, dan buah unak, buah anggur, buah zabib, angun dan sayur-sayuran. Tubik sayuran, kacang, timun, terung dan sebagainya, dan buah zaitun, dan pohon-pohon tamar, kurma, pohon tamar. Hak ni terhadap bila hubungan dengan benda hak kenyataan waktu turun ayat tu. Ya, tanah harap. Tanah harap ini dia ada antara tanaman-tanaman yang terkenal dalam kalangan mereka itu. Patut kena ayat benda hak demo tu boleh setuh ngati, boleh sampak ngati. Kalau lah Tuhan tu turun ayat royak hadri dia dokong tak ada sana bengai harap. Dia kena royak benda hak ada wakil pada kenyataan waktu turun ayat tu. Maka mereka gambar dah. Dia kena ngaku dah benda tu. Kalau royak tu dokong diri dia gitu gini. Oi lagu mana diri dia aku tak bisa tengok. Tuhan ada royak mesti mana tak reti diri dia ni. Itu dia. Masya-Allah. Tuhan tu mengikut bagi wakil kenyataan. Dan tanaman-tanaman kebun-kebun yang menghijau subur, turun subur, hijau subur. Ya tabiat tanah harap ni biasanya je banyak kemarah. Baru turun hujan tu masya-Allah nak hijau tu dah. Dia. Ini hijau dah. Pamame ni 2 hari nampak dah pamame. Masya-Allah. Cepat naik. Dah kemarah tu baru hujan 2 hari, hijau mame nak lagi. Ya tergambar lalu harap ni. Menampakkan itu ya rahmat Tuhan, nikmat, kemudahan Tuhan dan sebagainya. Dan berbagai-bagai buah-buahan dan macam-macam rumput, berbagai-bagai buah-buahan macam-macam rumput Tuhan turun. Rumput banyak macam, tengok rumput kita banyak macam. Tanya rumput ada harga, rumput Jepun mahal satu-satu mek tu. Dia. Rumput ada harga, rumput ada banyak macam. Untuk kegunaan kamu dan binatang ternak kamu. Semua tu untuk kegunaan kamu. Semua perkara tadi terjadi tu, terwayat tu untuk kegunaan kamu belaka. Dan juga untuk binatang ternak kamu, untuk nate mulut hera, lembu ke, kuba ke, kambing ke, biri ke, uta ke apakah, itu kemudahan untuk mereka itu makannya. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Beberapa ayat yang mana ada sama kita tadi, yang mana kita dapat dengar tadi, katanya maka jelas daripada beberapa ayat itu bahawa setiap perkara yang dikeluarnya oleh bumi daripada tanaman dan buahan
adalah dilimpah kurnia Allah Subhanahu taala. Itu nak kita ingat semua tu limpah kurnia Tuhan kepada kita. Kemudahan Tuhan bagi kepada kita, masya-Allah. Dengan itu, bila ternyata pada kita dah kata itu merupakan rahmat nikmat Tuhan kita banyak, masya-Allah. Dengan itu, maka tidak pelik sekiranya dia minta daripada kita supaya mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan mengeluarkan zakat sebahagian daripada hasil-hasil bumi tersebut. Nah, kalau itu tak peliklah. Kalaulah Tuhan itu minta kepada kita supaya kita syukur nikmat dia banyak tadi itu, mintanya cara untuk syukur nikmat tu dengan keluarkan zakat. Sebahagian sikit daripada hak kuih banyak-banyak kemu tu. Mu tak boleh nak wih ke? Nah, getah pun mahal, 100 lebih sekilo lah ni. Sekerak pun mahal. Tak setong mu tak boleh wih zakat. Sikit ya aku naknya cun pusing ya. Banyak tu ya zakat. Misalnya. Apa tak? Hanya kita nak kenangkan nikmat Tuhan. Jadi bila kita tengok nikmat kata bumi, masya-Allah banyak. Kerana itu tak peliklah kata minta supaya kita syukur nikmat tu. Kadang beri zakat sikit lah. Masya-Allah. Ada. Masalah. Waktu mula tani tadi pun boleh pahala dah. Mula buah nak getah tu pun ibu pergi makan dah boleh pahala dah situ. Bukan sikit dah tu. Bapa ibu pohon pun atau pohon nak getah. Sepon-sepon sekal ibu makan berapa dah pahala situ. Ada. Nak kira tu. Masya-Allah. Lepas tu akhir kali mu boleh hasil lah. Aku nak minta sikit ya. Tak peliklah kalaulah kita sedar tentang itu dia rahmat nikmat daripada kita. Sebagai menunaikan sebahagian daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tunai hak Tuhan untuk zakat dan bertimbang rasa bagi orang-orang yang berhajat daripada makhluknya. Tak peliklah saya mintanya tu. Nak tunaikan hak Allah dan nak tunaikan hak-hak orang berhajat. Hakun maklum lisaili wal mahrum. Ada bagi orang berhajat tu. Rasa tak peliklah benda tu. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Ayat suratul An'am ayat 141. Maksudnya makanlah kamu daripada buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya zakatnya pada hari memetiknya. Masya-Allah. Suk tahwi sembuk belaka dah di mak tu sampai suk ujungnya kulu min samarihi idza asmar. Makanlah kamu daripada buahnya ketika ia berbuah. Makan. Tahwi buah daka makanlah daka, makanlah durian, makanlah duku, makanlah manggis dan sebagainya. Makan tak apa. Lepas tu wa atu haqqahu yawma hasadi, dan keluarkanlah berikanlah haknya ialah zakatnya pada hari memetiknya. Hari mana mu kutip buah, masa mana mu kutip buah, mu kena berilah hak zakat tu. Kamu nak makan gih, nak guna boleh nyakna boleh gih, tapi mu kena beri juga hak dia. Ya, hak Allah SWT yang menetapkan pada kamu melalui rahmat nikmat dia dalam tanaman-tanaman kamu beri zakat. Masya Allah, rasanya kita rasa kata tak ada saya dah benda ni. Tak saya dah. Banyak hari rahmat kita. Barangkali Tuhan duduk uji kita sebab kita tak beri zakat ni. Zakat padi saya dak beri. Zakat padi saya dak beri tu barangkali kita ni. Kita nak pakai sebahagian pendapat ulama kata tak kena zakat daripada padi. Pak kita pakai tu. Hak yang kata kena kita tak pakai. Pakai kata kena tu. Barulah berarti kita tu adalah dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu taala di atas pertanian, bercocok tanam dan buah-buahan hasil daripada yang kita dapat. Masya-Allah. Akan datang insya-Allah kita akan tengok, akan berjumpa hubungan dengan zakat pertanian seterusnya, termasuk buah-buahan, termasuk biji-bijian, termasuk getah dan sekerak kita bersama insya-Allah. Semoga kita dapat keluarkan zakat, masya-Allah. Kalau kita keluarkan zakat belaka, masya-Allah, kita dapat bantu ke umat kita, dapat bantu ke saudara kita, bukan sikit. Bukan sikit, masya-Allah.
Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebahagian daripada apa yang kita cara ini dua titik penting hubungan dengan zakat pertanian, ialah pertanian dalam pandangan Islam, dan yang keduanya mengenangi nikmat Allah pada bumi Allah yang telah diberikan pada kita itu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.